Assalamualaikum. Saya Muhammad Usman bin Kamaluddin selaku moderator pada program kali ini. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani oleh 3 orang panel di mana kami akan membincangkan mengenai sebuah buku hasil nukilan sastrawan negara iaitu Langit Petang karya A. Samad Said. Okey, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, ingin saya tekankan bahawa hari ini saya ditemani oleh 3 orang panel di mana mereka telah dijemput khas daripada Universiti Sultan Azlan Shah. Panel yang pertama ialah Saudari Nurul Atikah binti Zulhisyam, manakala panel yang kedua ialah Saudari Nurul Amira Liana binti Zaharuddin dan panel yang ketiga ialah Muhammad Syahmi bin Rosli. Adakah kesemua saya sihat pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Okey, kalau kita lihat topik kita pada hari ini adalah mengenai sebuah buku yang berjudul Langit Petang karya A. Samad Said. A. Samad Said atau nama sebenar beliau ialah Abdul Samad bin Muhammad Said. Beliau telah dilahirkan pada 9 April tahun 1935. Beliau telah mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Victoria, Singapura. Kalau kita lihat daripada sejarah beliau, beliau merupakan seorang penulis dan pensyair negara. Okey, beliau telah diangkat oleh Komuniti Kesusasteraan Malaysia sebagai pejuang sastra pada 7 Mei 1976. Manakala pada tahun 1985, beliau telah mendapat gelaran sebagai pejuang sastra sebagai menghargai tulisan dan sumbangan beliau yang berterusan kepada warisan sastra negara. Okey. Seterusnya kita lihat daripada sudut definisi. Definisi buku ini sebenarnya menceritakan mengenai 3 orang watak. Iaitu, kalau kita lihat dalam buku ini, menceritakan tentang watak Pak Arif dan watak Hafiz dan watak Zakiah. Pak Arif ni merupakan seorang bekas pejuang kemerdekaan. Beliau amat bersyukur kerana masih diberi kesempatan untuk bernafas di atas bumi yang merdeka, biarpun beliau tidak mendapat penghargaan di atas perjuangannya dulu. Manakala Hafiz merupakan seorang bekas wartawan. Beliau telah berhenti sebagai seorang wartawan kerana menghidap penyakit kronik. Lalu, beliau mengembara ke Pantai Timur untuk menikmati keindahan alam dan mencari ilham untuk karyanya. Manakala, watak yang ketiga yang pada saya merupakan seorang yang penggerak kepada kesemua watak ialah watak Zakiah. Zakiah merupakan seorang yang pendendam kepada lelaki kerana sejarah pada waktu silamnya. Okey, terima kasih. Tanpa kita membuang masa, ingin saya jemput Saudari Atikah Zulhisyam untuk menjawab soalan saya yang pertama. Adakah saudari bersedia? Ya, bersedia. Okey, Saudari Atikah, kalau kita tahu bahawa Zakiah ni merupakan seorang yang pendendam kepada lelaki. Jadi, dapatkah wanita pendendam seperti Zakiah untuk hidup bahagia sekiranya dia secara terus-menerus berdendam terhadap lelaki? Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Dalam buku Langit Petang ini, penulis mengetengahkan seorang watak yang bernama Zakiah, di mana Zakiah adalah salah satu-satunya watak wanita di dalam buku Langit Petang. Okey, jadi mengapa Zakiah ini seorang yang pendendam? Okey, di dalam buku tersebut menceritakan bahawa Zakiah ini pernah mencintai seorang lelaki yang bernama Rosdin, di mana lelaki ini merupakan cinta pertama dia. Jadi setelah itu Rosdin ini telah mendustai Zakiah dan meninggalkan dia semasa Zakiah sedang mengandung. Jadi disebabkan perkara itu Zakiah menjadi seorang yang pendendam dan sehinggakan Zakiah ini menyatakan bahawa lelaki itu sebenarnya tapak kasut. Jadi berbalik kepada soalan moderator sebentar tadi, pada pandangan saya Zakiah ini agak sukar untuk mencapai kebahagiaan kerana Zakiah ini perlu untuk mengubah persepsi beliau terhadap lelaki. Dan jadi Zakiah perlu untuk berlapang dada menerima bahawa ada ketikanya kita akan bertemu dengan lelaki yang baik, ada ketikanya kita akan bertemu dengan lelaki yang sebaliknya. Jadi dalam kehidupan ini itu satu perkara yang biasa dan masih ada lagi sehingga sekarang lelaki yang menyantuni wanita dengan baik. Itu sahaja pandangan saya.
Okey, izinkan untuk saya mencelah. Okey, sebenarnya saya setuju dengan pandangan panel pertama. Tak semua perempuan dapat menerima masa silam yang sukar seperti watak Zakiah. Seperti yang diceritakan oleh panel pertama sebentar tadi, Zakiah hamil anak luar nikah malah ditinggalkan seorang diri. Di sini kita dapat rasakan masalah yang dihadapi oleh Zakiah memang terlalu berat untuk diterima. Oleh itu, saya ingin menasihatkan kepada semua kaum wanita di luar sana agar sentiasa berhati-hati dalam menjalinkan hubungan dengan pasangan. Kita tak mahu apa yang diceritakan di dalam buku ini menjadi satu kenyataan yang berlaku di depan mata kita sendiri. Jadi, marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada cerita ini, dan saya juga ingin berpesan kepada semua kaum wanita agar jagalah diri sebaik mungkin dan jagalah maruah anda sebagai kaum wanita. Terima kasih. Terima kasih Saudari Atikah dan Saudara Syahmi. Pada saya, memang benar apa yang diperkatakan oleh Saudari Atikah. Seorang wanita yang mempunyai sejarah silam, terutamanya yang melibatkan maruah, semestinya akan meninggal luka yang dalam dan akan menyebabkan seseorang itu semestinya berdendam sehingga ke hari tua. Jadi, kita perlu mendapatkan khidmat-khidmat sokongan supaya kita dapat terus melupakan peristiwa-peristiwa buruk yang pernah berlaku terhadap diri kita agar kita dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Okey, tanpa kita membuang masa, saya ingin menanyakan soalan yang kedua kepada Saudari Amira. Saudari Amira. Okey, Saudari Amira, mengapakah Hafiz mengatakan bahawa Pak Arif ni seorang yang suka bersembang? Adakah itu saja matlamatnya sebagai seorang yang pernah memperjuangkan tanah air? Silakan. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berbicara pada majlis forum kali ini. Okey, melalui novel Langit Petang ini, matlamat Pak Arif adalah dua, iaitu mencangkul dan juga bersembang. Beliau mencangkul adalah untuk menyihatkan tubuh badannya, dan apabila bersembang adalah untuk menambahkan pengalaman hidupnya. Jadi kalau kita lihat dalam novel Langit Petang ini, setiap kali selepas isyak di madrasah, Pak Arif ni sering kali bersembang bersama rakan-rakannya, dan salah seorang rakannya yang setia mendengar adalah Jamal. Jamal ni selalu mendengar Pak Arif bersembang mengenai hal-hal dunia dan juga peristiwa yang berlaku pada zaman ketika beliau memperjuangkan kemerdekaan. Menurut Pak Arif ini, peristiwa dan sejarah di dalam dunia ini boleh diperkisahkan, boleh ditafsir dan diambil sebagai pengajaran. Jadi ini yang selalu diterangkan dan diberitahu kepada rakan-rakannya di surau. Itu saja. Terima kasih Saudari Amira. Baiklah, jelaslah apa yang diperkatakan oleh Saudari Amira. Sebenarnya Pak Arif ni seorang yang suka bersembang adalah, pada saya sebenarnya Pak Arif ni bukan hanya bersembang semata-mata. Beliau ingin berkongsi pengalaman, pengajaran yang diambil daripada peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan kepada masyarakat yang tidak dapat merasakan apa-apa pengalaman pada ketika itu. Baiklah, kita teruskan kepada Saudara Syahmi. Saudara Syahmi. Okey, Saudara Syahmi, dalam novel ini telah mengisahkan seorang watak yang bernama Hafiz. Jadi, Saudara Syahmi, apakah rahsia terbesar Hafiz sehingga dia berhenti kerja sebagai pemberita sambilan dan sanggup mengembara ke Pantai Timur? Silakan. Okey, terima kasih selaku moderator. Di dalam buku novel yang bertajuk Langit Petang karya A. Samad Said menceritakan seorang watak yang bernama Hafiz. Hafiz ni bekerja sebagai pemberita sambilan di Selangor, dan pada umur 27 tahun dia mengambil keputusan untuk berhenti kerja secara mengejut. Perbuatan sedemikian menimbulkan banyak tanda tanya daripada orang sekeliling mengapa Hafiz ingin berhenti kerja sedangkan pada umur 27 tahun orang lain sedang mencari dan memerlukan kerja untuk masa hadapan mereka. Akan tetapi,
Hafiz ingin berhenti kerja dengan alasan yang diberi olehnya adalah dia tidak suka terikat terhadap sesuatu sehinggakan dia tidak dapat membuat perkara lain. Seperti mana yang dinyatakan oleh Hafiz di dalam novel Langit Petang ini, dia tidak pernah keluar dari negeri Selangor kerana terikat dengan pekerjaannya. Hafiz juga menyatakan bahawa dia ingin mengembara dan ingin menjadi seorang penulis yang bebas. Akan tetapi Pak Arif dan Zakiah merasakan ada sesuatu yang dirahsiakan oleh Hafiz kerana alasan yang diberi olehnya seperti tidak masuk akal. Kerana seperti yang kita tahu pada umur semuda Hafiz, orang lain lebih mementingkan kerjaya dan ingin mengumpulkan duit dengan bekerja. Akan tetapi Hafiz pula menghabiskan duit dengan mengembara. Sebenarnya Hafiz adalah seorang pesakit yang menghidap penyakit leukemia. Doktor mengatakan kepada Hafiz bahawa dia hanya mampu hidup selama setahun sahaja. Maka inilah sebab mengapa Hafiz berhenti daripada kerja, kerana dia ingin menghabiskan sisa waktunya selama setahun itu dengan mengembara untuk melihat keindahan alam semula jadi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Syahmi. Jelaslah apa yang diperkatakan oleh saudara Syahmi seperti tadi sebenarnya amat menyentuh. Seseorang yang akan menghadap ilahi semestinya akan membuat pelbagai-bagai persediaan sebelum beliau meninggalkan dunia. Okey, tanpa kita membuang masa, kita berbalik kepada saudari Amira. Saudari Amira, saya ingin menanyakan soalan. Bagaimana kita dapat gabungkan pengajaran dalam buku Langit Petang ini dengan kehidupan kita? Silakan. Soalan yang amat menarik. Jadi saya akan menerangkan satu persatu. Jadi kisah Langit Petang ini dia menceritakan tentang perkaitan antara ketiga-tiga rakan di mana penulis menyelinapkan sedikit kisah-kisah antara satu sama lain, iaitu Pak Arif, seorang pejuang kemerdekaan yang bertemu dengan seorang wartawan iaitu Hafiz, dan juga Hafiz ini menemukan wanita pendendam iaitu Zakiah, dan mereka bertiga ini hidup berjiran dan mereka bertiga selalu bertukar pandangan mengenai manusia, apa yang diingini oleh manusia di dalam kehidupan mereka. Jadi selepas kematian seorang wartawan iaitu Hafiz, akhirnya pejuang kemerdekaan iaitu Pak Arif mula mengembara di tanah air yang pernah beliau perjuangkan. Jadi hanya wanita pendendam iaitu Zakiah dibiarkan penyelesaiannya tergantung. Secara keseluruhan, ketiga-tiga kisah ini akhirnya menemukan satu titik pertemuan yang telah menimbulkan persoalan falsafah terhadap diri pembaca. Pengajaran yang dapat kita gabungkan ialah kita perlu menghayati perkara yang diciptakan oleh Tuhan ini, tidak kira perkara itu kecil ataupun besar. Kita boleh ambil Hafiz sebagai contoh, di mana beliau seorang remaja ataupun generasi muda yang sanggup berhenti kerja semata-mata untuk mencari matlamat hidupnya dengan mengembara. Jadi berbeza dengan remaja zaman sekarang ataupun generasi muda yang sekarang yang terlalu sibuk dengan kehidupan dunia dan juga keseronokan sehingga mereka lupa bahawa hidup ini tidak beku dan tidak perlu beku. Juga hidup ini bukan satu warna, satu jalur ataupun satu pusaran saja. Jadi jelaslah di sini saya ingin katakan kita perlu menghayati setiap perkara yang diciptakan oleh Tuhan sebelum ianya berakhir ataupun musnah. Sekian daripada saya. Okey, saya nak menjelas sikit panel kedua. Amat jelas apa yang dikatakan oleh panel kedua. Tidak semua di antara kita yang sanggup berusaha untuk mendapatkan sesuatu perkara yang diingini. Ada setengah orang yang hanya menunggu perkara yang mereka nak tu jatuh ke riba. Tidak seperti watak Hafiz, dia seolah-olah berusaha sehabis yang mungkin dalam mengenali alam semesta sebelum dia meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Itu sahaja. Terima kasih saudari Atikah dan saudari Amira Liana. Seterusnya, saya nak tanyakan soalan kepada saudara Syahmi.
Saudara Syahmi, bagaimana kita nak tarik minat masyarakat pada masa kini untuk membaca buku Langit Petang? Silakan Saudara Syahmi. Terima kasih selaku moderator. Seperti yang kami sedang lakui, kami mengadakan forum ini tujuan untuk membincangkan hasil karya A. Samad Said, iaitu novel yang bertajuk Langit Petang. Dalam masa yang sama juga, forum ini bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat di luar sana hasil karya A. Samad Said dan kandungan novel tersebut. Dan saya berharap forum yang kami buat pada hari ini mampu menarik minat masyarakat untuk membaca novel Langit Petang kerana terdapat banyak kisah tauladan dan banyak juga pengajaran yang kita boleh ambil dari novel tersebut. Pada pandangan saya, novel ini juga bagus untuk dikongsikan kepada masyarakat kerana jalan cerita yang terdapat di dalam buku ini membuatkan kita merasakan ingin ambil tahu apa yang akan terjadi selepas ini. Dan saya perhati dari segi teknik penulisan ini, kita dapat saksikan bahawa penulis ingin menarik minat kita sebagai pembaca untuk membaca novel ini dari awal sampai habis. Akhir sekali, harapan saya agar forum kami ini dapat sambutan yang memberangsangkan, dan saya juga berharap forum ini dapat memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat di luar sana sebagai tauladan yang baik. Terima kasih. Namun, saya ingin mencelah sebentar di mana saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh panel ketiga. Saya ingin tambah sedikit ataupun ingin memberitahu kepada masyarakat novel Langit Petang ini, karyawan negara ini adalah salah satu buku yang kami pilih sebagai kajian ataupun forum supaya dapat menarik minat masyarakat dengan kami memberi hujah ataupun jalan cerita mengenai novel Langit Petang ini sedikit, dan diharapkan juga para masyarakat turut membaca buku ini agar dapat merungkai persoalan terhadap novel Langit Petang. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan Saudara Syahmi dan Saudari Amira Liana. Tetapi sebenarnya telah timbul satu persoalan. Saya ingin tanyakan kepada Saudari Atikah. Mengapakah buku ini dikatakan tidak sesuai untuk dibaca oleh golongan yang bawah umur? Walhal sebenarnya dalam buku ini terdapat banyak pengalaman yang sepatutnya diambil oleh anak muda pada masa kini sebagai pengajaran. Silakan Saudari Atikah. Okey, pada pandangan saya setuju dengan atas apa yang dipersoalkan oleh Tuan Moderator sebentar tadi. Sebenarnya dalam buku Langit Petang ini, pengarang ada menggunakan perkataan yang lucah dan tidak sesuai. Jadi apabila kita membaca buku tersebut, dia akan mendatangkan satu gambaran di mana kita cuba untuk berada pada situasi seberkenaan. Jadi oleh itu pada saya buku ini tidak sesuai untuk dibaca oleh lapisan yang di bawah umur. Jadinya tidak semua peringkat umur sesuai untuk dibaca. Kita tak nak dengan pengenalan daripada cerita sebegini akan menyebabkan mereka akan mudah terpengaruh kepada imajinasi yang tidak sepatutnya. Oleh itu saya berharap agar buku ini dapat dikeluarkan semula edisi yang terbaru di mana bahagian-bahagian sebegini tidak dinyatakan secara terangan. Okey, dan ini bertujuan bagi memupuk lapisan muda untuk membaca hasil-hasil karya yang dicipta oleh sastrawan negara kita. Dan perkara ini juga dapat sekaligus dapat mengenalkan kepada mereka akan kehebatan sastrawan negara kita yang dalam menghasilkan karya pada masa ini. Itu sahaja. Terima kasih Saudari Atikah. Jadi dengan apa yang diperjelaskan hari ini, saya berharap agar sedikit sebanyak dapat membantu lapisan muda pada masa kini untuk turut mengenali karya-karya sastrawan negara agar mereka dapat memupuk tabiat membaca ke dalam diri mereka. Jadi saya kira sesudah program forum kita pada ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua panel di atas kesemua perkongsian yang dikongsikan sebentar tadi.
Itu sahaja daripada saya, Muhammad Usaman bin Kamaluddin. Sekian, terima kasih.